Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Saudara moderator, saudara Razak, juga selaku yang dipertua Habib di Johor, yang saya kasihi sahabat saya Profesor Madya, Ustaz Azmi Suratman, pengurusi Wadah Pencerdasan Umat, Ustaz Abdul Hadi Rusdi yang dipertua Persatuan Pelajar Islam Johor, Ustaz Sulaiman, pengurusi Ketuakuasa Masjid di Bandar Baru Uda, yang berusaha Encik Makno bin Saimin, pengarah LGPKN, pengarah program, anak-anak sekalian, ibu bapa sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk sesi perkongsian mengenai seorang anak anda kami, almarhum Ahmad Ammar, yang telah pun kembali ke rahmatullah 3 bulan 7 hari yang lampau. Satu kematian yang mengejutkan kami di pihak keluarga, tetapi juga satu kematian yang telah mengejutkan umat untuk bangun daripada tidur dan lena. Satu kematian yang menghidupkan semangat, cita-cita, perjuangan umat Islam untuk mengembalikan balik Islam sebagai al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Tahun 2014 ini genaplah 90 tahun umat Islam kehilangan khalifah. Sejak jatuh pada 1924, sekarang 2014, 90 tahun. Kita adalah umat Islam umpama badan yang tidak punya kepala. Umat Islam umpama anak-anak ayam yang tidak punya ketua. Sehingga kan kita berhadapan dengan masalah demi masalah daripada Palestin sampai ke Kashmir, sampai ke selatan Filipina, Thailand, kemudian berjangkit ke Afghanistan, sampai ke Syria. Peperangan, penyembelihan, pembunuhan terhadap umat Islam itu berterusan. Atas semangat itulah apabila penantian kami untuk mendapatkan seorang anak lelaki, apabila alhamdulillah kita mendapat 3 orang anak perempuan, kami bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang keempat, lahirlah Ahmad Ammar. Kami telah mempersiapkan suatu cita-cita besar untuk menjadikan beliau seorang khalifah Allah di muka bumi ini, untuk menjadikan beliau seorang pemimpin, untuk menjadikan beliau seorang yang akan mengembalikan balik maruah umat Islam yang telah begitu dihina, diperhambakan sejak kita kehilangan kuasa sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Berbekalkan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Maka kami mempersiapkan beliau dengan cita-cita untuk satu hari menjadi seorang pemimpin yang hebat yang akan memimpin umat Islam di seluruh dunia. Kami tidak pernah memikir untuk karier beliau, untuk menjadi seorang doktor, untuk membantu mak ayah bila dah tua kemudian, ataupun jadilah seorang yang berjaya cari duit banyak-banyak supaya boleh bila mak dan abah dah tua disuruh boleh hantar pergi Mekah, pergi haji. Tak ada.
kita persiapkan dia untuk umat, kami mewakafkan dia itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini satu paradigm shift untuk ibu bapa yang muda-muda. Ya. Saya nak minta supaya pengalaman kami ini bukan untuk kami mengagung-agungkan anak-anak. Hebat manalah Ahmad Ammar ini, oleh kerana Ahmad Ammar itu menjadi fenomena bukan kerana dia mendapat straight A's. Dia UPSR 5A, PMR 9A, SPM 10A. Bukan dia menjadi satu fenomena ini bukan kerana dia pelajar cemerlang dalam bidang akademik. Kalau itulah ukurannya, saya rasa beribu-ribu orang yang lebih baik daripada Ahmad Ammar. Ada yang dapat 16A daripada Johor, betul tak betul? Ya, 16A daripada Johor tidak menjadi fenomena. Ada yang dapat 12A, 13A, straight A semua, tidak bisa. Maknanya Ahmad Ammar menjadi satu fenomena bukan kerana dia mendapat excellent dalam bidang akademik. Sebab kalau itu ukurannya, saya rasa di Malaysia ini ada beribu-ribu orang sebagaimana Ahmad Ammar, malah lebih baik daripada Ahmad Ammar. Ahmad Ammar menjadi fenomena oleh kerana cita-cita perjuangannya. Dia telah diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Dia tidak dikaitkan dengan kepentingan kerjaya untuk kepentingan ibu bapa dia. Ibu bapa dia tidak selfish. Dia menyiapkan anak dia untuk umat. Kemudian insya-Allah bila dia berjuang untuk umat, maka kerjaya itu akan datang dengan sendirinya, dan kerjaya itu akan mengukuhkan cita-cita untuk perjuangan umat Islam, menembus maruah umat Islam yang telah dihina, diperhambakan sampai pada hari dah genap 90 tahun. Cita-cita itu diabadikan dalam bentuk satu kematian dan diceritakan oleh kawan-kawan dia tentang siapa dia Ahmad Ammar setelah kematian dia. Yang kami pun sebenarnya mengenali Ahmad Ammar selepas 3 bulan yang lalu, baru tahu kehebatan dia yang dihijabkan oleh Allah Ta'ala selama 20 tahun. Kami tak betul-betul mengenali kehebatan anak muda ini. Bila dia dah meninggal, kemudian baru kita tahu tulisan-tulisan dia, cita-cita dia, perjuangan dia, visi dia, misi dia untuk umat Islam. Mengapa dia pergi ke Syria, untuk tujuan apa, mengapa dia sanggup untuk membantu masyarakat Rohingya, mengapa dia pergi Kemboja, mengapa dia pergi ke Sikh untuk menjadi seorang petani, untuk menerasai denyut nadi umat. Petani yang miskin, dia pergi ke sana. Umat Islam yang disembelih di Syria, dia pergi ke sana. Masyarakat Rohingya yang tidak punya negara, dia pergi ke sana dengan bimbingan mak dan ayahnya juga. Ya. Jadi specialnya Ahmad Ammar ini oleh kerana dia ada satu cita-cita perjuangan untuk menembus maruah umat, untuk mengembalikan kekhalifahan ini. Umat Islam mesti menjadi pemimpin nombor 1 dunia. Umat Islam ini mesti menjadi ketua. Kalau dia tidak menjadi ketua, dia akan menjadi hamba. Inilah yang berlakunya sejak 90 tahun yang lalu. Maka apabila dia lahir, kami mempersiap dia untuk menembus maruah umat ini, dengan tidak kita kaitkan langsung dengan sebarang bentuk kerjaya. Sebab kita yakin bila dia berjuang untuk umat, maka kerjaya itu akan ditentukan oleh Allah Ta'ala nantinya. Kalau dia menjadi seorang doktor yang ummatik, doktor yang sentiasa memikirkan untuk membantu umat. Kalau dia seorang profesor yang akan memikirkan pagi, petang, siang dan malam, bukan untuk menjadi profesor ulung, tetapi untuk menggunakan ilmunya untuk membangunkan umat, sanggup bergolok bergadai untuk kepentingan umat Islam. Itulah yang terangkum dalam ayat wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kau ya Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat Allah di muka bumi ini. Ya. Spesialnya Ammar oleh kerana Allah Ta'ala telah memuliakan dia, dikebumikan di pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang paling dimuliakan oleh Rasulullah SAW kerana keikhlasan dia. Ya. Ketika saya memohon untuk beliau dikebumikan di 2 tempat, di pemakaman Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Abu Ayyub Al-Ansari,
dalam pemikiran saya permintaan tu macam-macam kita nak kebumikan lah. Kalau di Johor, kebumikan lah di tanah kuburan Mahmudiyah. Kalau di Gombak, tanamlah kebumilah di belakang 2A. Kita tak tahu dia punya signifikan. Ya. Jadi apabila sahabat saya daripada Turki mendapat penemuan ini, baru dia beritahu, subhanallah, bila saudara menyebut itu, saya tak tahu nak kata sebab ni permintaan yang terlalu susah. Sebab orang Turki semua mengidamkan untuk dikebumikan di dua tempat ini. Kalau seandainya diadakan harga untuk sepetak pusara tersebut, mereka sanggup bayar berapa pun untuk dikebumikan di situ. Semua orang bercita-cita. Oleh kerana sudah minta, saya cakap je lah dengan tidak ada harapan pun. Berdoa Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka lah hati dia orang. Sebab permintaan tu hampir mustahil untuk diterima. Tapi oleh kerana dah diminta, kerana amanah, saya akan sampaikanlah kepada orang yang bertanggungjawab. Dan di luar jangkaan dia, orang yang bertanggungjawab tersebut tanya daripada mana, Malaysia, umur 20 tahun, okey, untuk ini diberi pengecualian. Semudah itu. Dia pun terkejut, tak percaya macam mana boleh dikebumikan. Di situ dikebumikan Khalifah Osmaniyah, di situ dikebumikan Abu Ayyub Al-Ansari dan 60 orang sahabat yang syahid kerana nak membebaskan kota Konstantinopel. Di situ pejuang-pejuang parlimen-parlimen Osmaniyah yang dikebumikan. Di situ negara-negarawannya. Siapa dia? Ahmad Ammar, 20 tahun, yang belum ada sejarah. Degree pun tak lepas lagi. Tetapi Allah Ta'ala telah meletakkan dia di situ dengan membuka hati ketua yang memberi izin untuk dikebumikan di situ. Di situ kami sudah mulai merasai ada sesuatu yang besar mengenai anak aku ini yang kami tidak faham. Bagaimana ulama-ulama mereka, pembesar-pembesar dia seolah-olah datang untuk mengebumikan seorang pembesar negara. Kalau ulama-ulama mereka seolah ingin memberi penghormatan kepada seorang ulama besar. Kalau pembesar untuk mengebumikan seorang negarawan besar. Tetapi ini hanya seorang anak 20 tahun. Ada satu benda yang besar kami tidak tahu. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa cukup ramai orang yang mengambil foto dengan ada video macam-macam diambil. Sebab merasa ini suatu benda yang luar biasa. Tak pernah berlaku seorang luar yang tidak ada sejarah apa-apa kemudian diberi penghormatan begitu pun. Ramai sekali yang mengambil. Dan ketika kami pulang, diberikan kepada saya banyak tangrai, cakra padat dan segala macam. Dan apa kita nak buat? Kemudian keluarga telah buat keputusan, mengapa tak kita abadikan sejarah daripada hidup dia sampai dia meninggal dunia? Sebab semua gambar-gambarnya ada. Kita buat dalam bentuk dalam video presentation yang begitu. Sila boleh masuk lagi. Sila. Ditakdirkan menantu saya pandai buat benda-benda begini. Ya, dia reti buat, nak letak musiknya, nak letak ni. Dan saya akan letak muzik Turki dan muzik Jalaluddin Rumi, mainan Ne yang digemari oleh Ahmad Ammar. Ne ini adalah sebentuk seruling yang menggambarkan bunyi-bunyi alam. Maulana Jalaluddin Rumi selalu akan memanggil anak murid dia duduk di atas gunung, di bukit-bukit, di tepi sungai, menikmati suara-suara alam. Sambil itu dia memainkan Ne. Jadi itulah dua alunan Ne yang satu namanya Caravan, satu Uyan. Caravan ni maknanya gerombolan, ya, dan satu lagi Uyan itu ada harmoni. Ya, itu yang kita letakkan sebagai suara latar. Selalunya bila kita letakkan, saya pernah letak YouTube-kan ceramah-ceramah saya, ada berapa, dapatlah viewers 2-3 orang, 10 orang, adalah komen satu tercalik, gembira satu hari dapat satu komen. Ya, dapat 20 orang, seronok, ulang-ulang kali tengok, tambah tak? Satu hari tambah satu,
2 hari tambah 2, kadang tak tambah langsung, begitulah. Jadi gambarannya begitulah. Untuk memori keluarga kita letaklah gambar tu di dalam YouTube. Dengan andaian ini untuk family matters, that's all. Namun demikian, selepas 1 minggu dia sudah mencecah 100,000 viewers. Kemudian 200,000, 300,000, 400,000, 1 juta. Subhanallah. Sampai sekarang ni dah tak bergerak dah. Ya, 1,6 juta tak bergerak dah dekat 2-3 minggu ni. Mungkin terlalu banyak, Allah Allah, tapi dah tak bergerak dah 1,6 juta. Orang melihat sampaikan begitu banyak permintaan. Kita pun buat Facebook share Miss Ahmad Ammar. Kemudian dia punya rating pun sangat tinggi dan dia sudah menjadi satu fenomena. Ya. Sehinggalah pihak akhirnya di bulan Maulid Rasul, JAKIM telah dan juga JAIS, ya, oleh kerana ini sudah menjadi satu fenomena. Dan waktu itu pencetus umat baru masuk siri yang kedua, dan apabila disebut pencetus umat, ramai peminat-peminat Asro Oasis katakan pencetus sebenarnya adalah ni yang dah meninggal ni. Yang kamu dah bina ni belum tentu jadi pencetus umat. Yang dah meninggal dah confirm pencetus umat. Maka saya pun dipanggil dengan isteri untuk ke sana. Dalam masa 5 minit menceritakan siapa dia Ahmad Ammar. Dan akhirnya menjadi satu fenomena yang media telah mendakap kisah Ahmad Ammar. Sehingga kan apabila JAIS menawarkan tokoh Maulid Rasul, kami pun tak ada masalah. Tetapi bila tiba nak mengisi borang apa sumbangan Ahmad Ammar terhadap masyarakat dan negara, kami tak boleh isi. Ya. Apa sumbangannya? Kalau straight A's, semua orang straight A's. Ya. Ada buku? Tak ada buku. Ada apa-apa? Tak ada apa. Tak boleh nak isi. Akhirnya kami menanyakan kepada JAKIM dengan JAIS, kami nak isi apa ni? Ya, untuk melayakkan dia diterima sebagai tokoh Maulid Rasul, peringkat kebangsaan dan juga peringkat Islam. Mereka menjawab, kami di Jabatan Agama ni berusaha membelanjakan begitu banyak program-program kesedaran dengan membiayai ustaz, program ceramah ratusan ribu malah jutaan ringgit untuk mencetuskan kesedaran untuk kembali kepada agama. Result dia begitu-begitu. Tetapi kami lihat dalam masa 2 bulan Ahmad Ammar kembali ke rahmatullah, anak-anak muda sudah kembali kepada agama dengan begitu luar biasa, dengan kami tak perlu membayar 1 sen pun. Ya, not even a single cent. Of course, biarlah saudara kehilangan anak, tetapi kalian telah mencetus satu kesedaran yang kami terpaksa membelanjakan banyak ribuan ringgit untuk membuat program-program macam ini. Ya, inilah sebenarnya sumbangan yang paling besar adalah mencetuskan satu kesedaran. Kematian yang menghidupkan, itu menjadi tagline, kematian yang menghidupkan jiwa-jiwa. Ahmad Ammar menjadi Al-Fatih. Kata Raja Said Nuri, orang yang jamaah khairat, yang ketua jamaah khairat, ketika dalam menunggu waktu Ammar disempurnakan jenazah dia mengatakan, saya nak beritahu saudara, persamaan antara Ahmad Ammar dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya pun terkejut, macam mana boleh disamakan? Muhammad Al-Fatih seorang tokoh yang hebat. Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, tetapi Ahmad Ammar membuka hati-hati manusia untuk kembali kepada Allah. Membuka hati manusia lebih payah daripada membuka sebuah kota, dia kata. Jadi saudara dia sebut kepada Ahmad Ammar Al-Fatih, membuka hati-hati manusia untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah SWT. Itulah kisah sebentar lalu, sehingga ia menjadi fenomena. Dan sampai sejak 3 bulan yang lalu, kami Alhamdulillah diberi kesihatan oleh Allah SWT untuk dapat berkongsi cerita di seluruh negara. Suara saya ni dah bateri dah tak berapa nak ada lah.
Ya, sebab tiap-tiap hari ceramah pagi, petang, siang dan malam. Kerana apa? Saya ditegur oleh Ahmad Amar. Ya, pernah satu ketika saya mengatakan, Ahmad Amar, abang rasa dah penat lah, sebab banyak sangat aktiviti, abang nak berehat. Terus dia mengatakan, abang dunia ni untuk berpenat-penat, untuk berjuang dan juga untuk berpenat. Kalau nak berehat, mati nanti, berehatlah selama-lamanya di syurga. Tidak ada kalimah rehat dalam hidup ini. Yang ada hanya berjuang. Rehat bila kita dah mati, dan rehatlah di dunia, di akhirat nanti, di syurga nanti abadan sampai bila-bila. Ya, jadi kerana itulah saya rasa termalu buat pertama kalinya anak aku sudah menegur aku. Lepas dia meninggal, kami tak fikir tak benar. Ya, kalimah rehat tu kami dah buang daripada kalimah hidup kami. Yang ada hanya berjuang, berdakwah. Ya, mudah-mudahan sedang di tengah-tengah berdakwah, Allah Ta'ala panggil balik, bertemu dengannya. Alhamdulillah, dalam keadaan kita sedang berjuang. Itulah cerita-cerita yang sanggup juga datang walaupun tak berapa sehat, tapi untuk berkongsi. Itu satu. Yang kedua, mengapa Turki? Mengapa tidak Amerika? Mengapa tidak Australia? Sebagaimana yang biasa-biasa di kalangan mak bapak yang ingin anaknya cemerlang dalam bidang akademik. Mengapa Turki? Turki oleh kerana pertama, ada Allah Ta'ala telah mengajar umat Islam ini untuk menjadi khalifah. Turki, surah Ar-Rum bicara mengenai pertemuan dua kuasa besar. Untuk menjadi khalifah, dia kena menjadi kuasa besar dunia. Ar-Rum bicara soal pertemuan antara Rom dan juga Parsi. Rom bicara mengenai pertemuan antara Rom dan Parsi. Mula-mula Rom menang, lepas tu kalah, akhirnya menang. Dan Rom yang dibicarakan dalam surah Ar-Rum itu adalah yang merujuk kepada Konstantinopel. Ya. Jadi bermakna Al-Quran mengajak kita untuk mengetahui tentang perkembangan global. Al-Quran mengajak umat Islam untuk mengetahui tentang perkembangan pertarungan dunia ini, supaya akhirnya Islam itu kembali al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tidak bicara soal hamba Allah semata-mata. Hamba Allah juga menjadi khalifah Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menjadi hamba Allah yang terbaik supaya menjadi khalifah Allah mengurus manusia. Jadi untuk itu kena tahu perkembangan dunia. Untuk itulah surah Ar-Rum memberi mesej kepada umat Islam tentang pertarungan dua kuasa besar, dan akhirnya Rom menang. Rom yang berada di Konstantinopel itu menang dan menguasai dunia selama lebih 800 tahun. Ya, Rom yang berada di Konstantinopel menguasai dunia selama 800 tahun.